Okey. Waalaikumsalam T. Terima kasih. Macam mana dengan Abby kasih T. Maria Muhammad, ya. Waalaikumsalam. Zaliha Zainal. Waalaikumsalam. Umi Rokia. Siti Fatimah Ali. Mahani Muhammad Shah. Munira. Waalaikumsalam. Siti Fatimah. Okey. Kasih Zaliha. RS Kolisa. RS Kolisa. Nadia Syarif. Siti Atika. Zeti, Zainab Usman. Fatimah Ayub. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah sekalian alam ini yang mentadbir segala isi langit dan segala isi bumi dan segala makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini Allah masih lagi beri ruang dan peluang pada kita untuk berada lagi di atas muka bumi ini, Masya Allah. Alhamdulillah, dengan kesihatan yang baik, dapat bangun pada awal pagi, ya, dapat berjalan, dapat bercakap, Masya Allah, Masya Allah, ya. Sangat banyaknya rezeki Allah tak terhitung, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tak boleh nak menghitungnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi ini, sekali lagi kita dapat berkuliah secara online dan kuliah subuh. Ya. Anjuran Muslimat daripada surah An-Nur, fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Allahu Akbar. Kadang-kadang tersasu nak sebut. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kerana kita dapat berkuliah secara online sekali lagi pada pagi ini. Saya katakan tadi atas anjuran daripada surah An-Nur, dan Alhamdulillah muslimin-muslimat semua, saya harap semuanya sihat-sihat belaka, dan insyaAllah kita akan kutip sedikit sebanyak ilmu yang akan kita kongsi, yang saya akan kongsi sama-sama. Ya, saya nampak ada Zeti, Eda, Nusima, ada Jamalia, ada Puan Hindun. Tadi saya nampak ada siapa lagi, ya? Mahani Muhammad Shah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak jumpa, ya, Puan Mahani, tapi kita dapat bertemu secara online. Jadilah di alam maya pun syukur, alhamdulillah, ya. Okey, Intan Zurina, okey, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Zalila, Zalila Muhammad Yusof. Pagi ini kita bercakap, kita tengok pada kitab yang berkaitan dengan akhlak seorang Muslim yang sepatutnya dimiliki oleh muslimin lelaki dan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, insyaAllah muslimin muslimat semua, ya. Okey, saya nampak ada Zaliha Zainal, kita ada nampak Siti Hajar tadi, Nur Zarinawati. Okey, ya, terima kasih banyak. Hari tu kita dah baca, ya, Azlina, pada muka surat 48, 49. Okey, nampak ada Rozaman juga bersama kita pada pagi ini. Orang Kelantan. Moga-moga sihat belaka, ya, kita ni. Okey, kita tengok pada muka surat 50, ya, di mana Rasulullah SAW suatu hari, ya, sebuah riwayat telah menceritakan sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Pada suatu hari, orang Yahudi itu datang kepada baginda untuk meminta hutang. Dengan kasar dia berkata, kalian keturunan Abdul Muttalib dan terkenal dengan suka menunaikan janji. Umar Ibn Al-Khattab mendengar ucapan itu, maka dengan marah beliau berdiri mencabut pedang. Kita tahulah, Sayyidina Umar ni orang yang agak tegas, makali kita kata panas baran sikit, tapi nak ceritanya bukan soal panas baran, tapi Sayyidina Umar ni orang yang tidak boleh nak mendengar
siapa-siapa yang menghina Nabi, apatah lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ada Zainab Abdul Rahman, kita ada Anita Dalib. Okey, ya. Umar Ibn Al-Khattab mendengar ucapan itu, maka dengan marah beliau berdiri mencabut pedang hendak mengejar orang Yahudi itu. Tetapi Rasulullah SAW segera menenangkan Umar sambil berkata, Allahu Akbar, ya. Okay, Mama Hashim, ana huwa aula minka bi ghairi hadha ta'muruhu bihusnil taqadi wa ta'muruni bihusnil adai. Nabi kata sebaik-baiknya engkau bertindak yang lebih baik. Jadi Rasulullah SAW menasihat Sayyidina Umar sepatutnya tak bangun dengan marah dan menghunus pedang. Tapi Nabi kata sebaik-baiknya engkau bertindak yang lebih baik. Nasihatilah dia supaya menagih secara baik-baik. Dan nasihatilah aku supaya menunaikan pinjaman dengan baik. Masya Allah. Di situ kita tengok ada 3 perkara yang Nabi nak sebut pada kita, ya. Pertama, tentang kita nak bertindak tu biarlah dalam keadaan yang lebih baik. Kalau dia datang dengan marah, maka kita lawan, nak layan dia dalam keadaan yang tenang, dengan bahasa yang baik. Cantiknya agama Islam ni. Itu tak Radiah Syarif, Mazanah Muhammad, ya. Bayangkanlah, sepatutnya kalau kita lah, ya, yang berhutang, datang orang menagih hutang dalam keadaan kasar, barangkali sahabat saya ke saudara saya terus bangun, marah, dan saya akan jawab, bagus, terima kasih. Kan? Sebab dia boleh marah pada orang minta hutang itu sebab dia minta hutang dengan kasar. Tapi Nabi tidak macam tu, ya. Saya Marini Wani Yahya tidak macam tu keadaannya. Tapi bahkan Nabi nasihat pada Sayyidina Umar, sepatutnya kamu bertindak dengan lebih baik. Dia mari dengan kasar, kita layan dia dengan baik. Bolehkah kita macam tu? Nurwati Mak Zid, sepatutnya begitulah, ya. Tapi Allahu Akbar, dalam keadaan yang begitu, tentu kita masuk pada orang sebelah kita, waris marah kita dah, saudara mara kita. Begitulah kan. Tapi Nabi nasihat pada Sayyidina Umar, sepatutnya kamu bertindak dengan lebih baik. Dan begitu juga nasihatilah dia supaya menagih secara baik-baik. Eda, Luqman, saya nampak ada Puan Allahu Akbar, lupa dah balik, Puan Hindun. Yes, terima kasih banyak. Eda, maknanya pertama, dia tegur Sayyidina Umar supaya bertindak dengan lebih baik lagi. Yang kedua, sepatutnya kita ni nasihat orang menagih hutang tu supaya cakap baik-baik dulu, duduk dulu, tenangkan, tak apa, nanti kita boleh bincang macam tu. Tapi boleh ke kita sabar macam tu? Allahu Akbar. Dan Nabi kata pula, nasihatilah aku supaya menunaikan pinjaman dengan baik. Masya Allah, ya. Maknanya dia suruh Sayyidina Umar menasihati dia supaya menunaikan janji sebagaimana yang dijanjikan. Nur Aini Abdul Manaf, nak ceritanya, akhlak Rasulullah SAW sangat terpuji, ya. Baik itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nur An-Nur, orang daripada Pulau Pinang, dia dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah orang yang menjadi qudwah hasanah, ikutan kepada kita semua. Masya Allah, ya. Okey, kita ada Zaliha Abdul Aziz, dan saya nampak ada ayah tadi, mungkin dalam perjalanan untuk ke klinik. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan ayah selamat hari ini dalam segi buat dialisis, tidak ada apa-apa masalah. Okey, Okey. Jadi 3, pertama, sepatutnya kau bertindak dalam keadaan yang baik. Nasihat pada orang yang datang minta hutang tu supaya bersabar dulu, duduk dulu, kita bincang dulu apa yang menjadi masalah. Jangan terus marah-marah. Okey, Rani Luqman Hakim. Ya. Jadi yang ketiga,
boleh menasihat pula supaya kamu kena ingatkan aku, supaya tunaikan janji. Allahu Akbar. Memanglah, tidak ada seorang manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamalah kata, takut nak minta hutang ustazah. Zaman sekarang orang yang berhutang lebih garang daripada orang yang beri hutang. Betul, saya setuju sangat tu Jamalia. Betul. Kita yang beri hutang ni yang lari daripada dia. Lari kenapa? Takut bertembung, tak tahu nak cakap apa. Dah. Allahu Akbar. Sepatutnya orang yang berhutang tu akan rasa malu, Okey. Islam memerintahkan supaya orang berlaku adil sekalipun terhadap orang yang durhaka dan kafir. Tengok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'watul mazlumi mustajabatun. Wa in kana fajirun fafujuruhu ala nafsi. Rawahu Ahmad Hanbal. Doa orang mazlum terkabul jika dia orang durhaka. Dosa kedurhakaannya dipukul olehnya sendiri. Dipukul. Fafujuruhu ala nafsi. Maknanya dipikul olehnya sendiri. Nak ceritanya, orang yang kena zalim, sekalipun dia durhaka. Jika dia durhaka, orang yang zalim, orang yang mazlum, terkabul. Doa orang yang kena zalim terkabul, jika dia orang durhaka, dosa kedurhakaannya dipikul olehnya sendiri. Maknanya kalau dia pun seorang yang durhaka macam mana sekalipun, orang yang tak baik sekalipun, orang yang melanggar perintah Allah sekalipun, tetapi kalau dia zalim orang dan orang tu berdoa kepada Allah atas tindakannya itu dengan apa supaya Allah buat ini, Allah buat ini, maka doa orang yang kena zalim itu terkabul. Sekalipun dia seorang yang asi, yakni yang durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, jangan kita rasa dia tu memang tak sembahyang, doanya tak makbul. Jangan kita kata macam tu. Betul tak? Sebab Allah benci sangat kepada orang yang zalim. Allahu Akbar, Wan, Masa, Sitih, Cik Teh. Okey, Masya Allah. Kita baca tengok lagi dalam hadis yang lain bahawasanya Nabi ni memang tak suka kepada orang yang zalim. Riwayat Rasulullah SAW telah bersabda lagi, da'watul mazlum wa inka firab. Laisa dunaha hijabun da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Rawahu Ahmad Ibn Hanbal. Apa kata hadis ini? Doa orang yang kena zalim, sekalipun dia kafir, tidak dipisahkan oleh tirai apapun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naimah awang. Okey. Tapi nak ceritanya, orang yang durhaka, orang yang kafir pun, kalau dia zalim, kita zalim orang kafir, kalau kita zalim orang kafir, maka doanya juga tidak ada hijab. Tidak dipisahkan oleh tirai apapun. Tinggalkan apa yang meragukan dan perbuatlah apa yang tidak meragukan. Jadi nasihat Nabi kepada kita, walaupun dia seorang kafir, kalau kita zalim kat dia doa kepada siapa? Pada Tuhan dia ke? Maknanya Allah mendengar dan Allah makbul. Jangan ingat bila dia orang tu seorang yang jahat, orang yang orang kafir, bila kita zalim pada dia, doanya tidak ada hijab. Doanya tidak hijab. Maksudnya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masli. Tapi kedua-dua golongan ini, orang yang durhaka ke, orang kafir ke, kalau kita zalim dia, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah, takutlah lebih-lebih lagi kalau kita menzalim orang yang beriman pada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kalau kita zalim para alim ulama. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan jangan ada sedikit pun pada diri kita kezaliman itu. Jauh daripada keadaan itu. Okey, tengok surah An-Nur pasal 3a bandar. Mohon
infakkan dana untuk aktiviti-aktiviti program-program yang dilakukan oleh Surah An-Nur, di antara surau-surau yang sangat aktif bagi saya lah, ya. Kita tengok dia punya ruangan dia, masya-Allah, sangat program setiap hari. Bukan setiap hari kuliah subuh, kuliah maghrib pun ada sama. Kempen tidak ada masalah, kan? Kempen mengajak orang bersedekah. Lebih lagi, kita sekarang hari ini adalah hari Jumaat, iaitu Yaumul Abyad. Yaumul Allahu Akbar. Hari yang mulia, ya. Tak boleh kalau dah tersalah sebut tu, minta maaf banyak Farida Ali. Jadi InsyaAllah mudah-mudahan pada hari yang dianggap sebagai penghulu segala hari ini, kita buatlah yang terbaik, doa yang terbaik, selawat yang terbaik, sedekah yang terbaik, ya. InsyaAllah. Betul tak Umi Rokiah? Doa orang yang dizalimi walaupun dia seorang kafir, maka kalau dia doa, maka doanya tidak ada hijab. Okey, Rozaman, Ayah, insyaAllah mudah-mudahan muslimin muslimat semua, ya. Tak boleh sebut. Zeti, jadi ingat, saya kena ingat diri saya. Kita semua sama-sama untuk mengingatkan, jangan melakukan kezaliman. Walaupun dalam bentuk perkataan, perbuatan. Kadang-kadang kita bentuk perbuatan tidak. Tapi mulut, marah orang, maki hamun orang, marah orang di hadapan orang ramai, itu juga satu kezaliman, kan? Allahu Akbar. Kita menghabiskan masa dengan sia-sia juga adalah merupakan satu kezaliman. Jadi sebab itulah insya-Allah kita jaga masa, sebab nanti di hari kiamat Allah akan tanya kita, ke mana masa yang kamu telah habiskan, Ya Allah, masa dulu-dulu kan Umi, banyak kita menghabiskan masa dengan sia-sia. Tapi alhamdulillah hari ini, sekarang ini, masya-Allah, kita cuba penuhi masa kita dengan yang terbaik. Lebih-lebih lagi kita yang dah berusia agak jauh sedikit daripada sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di sini, ya. Okey, Zaliha faham dan jelas bunda dalam bab kezaliman walaupun dengan orang kafir, ya. Menzalimi diri sendiri. Betul juga, ya Umi, kita zalim diri kita. Apa yang kita maksud zalim? Kita buat benda tak baik. Kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita lakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita zalimi diri kita sendiri. Kita bazirkan masa, kita zalimi diri kita sendiri, ya. Jadi saya harap sangat diri saya dan semua sahabat-sahabat yang ada di dalam FB, ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang baik-baik, ya, yang tidak menzalimi diri sendiri, apatah lagi untuk menzalimi orang lain. Okey, Ayah, mudah-mudahan dalam selamat di perjalanan, ya. Okey, Masa, Rafi'ah, Munira, takut Ustazah tidak memanfaatkan masa yang diberi oleh Allah, nanti akan disoal, ya. Farida Ali rahimah Umar. Jadi takut nanti kita buang masa tanpa, ya, dipenuhi dengan perkara yang berfaedah. Okey, Zahra Kristal, paling tidak duduk diam-diam tu berzikirlah pada Allah SWT yang sangat mudah. Kalimah-kalimah zikir tak ada yang payah-payah. Betul tak? Kalau payah sikit, doa tak apa, kita boleh baca dalam bahasa Melayu kita. Okey, Hairani, saya dah nampak tadi. Tak ingat Hairani. Terima kasih banyak-banyak. Okey, orang di Kuching masa ni dah cerah betul. Kami di sini belum lagi belum cerah lagi. Sebab jam 7 pagi masih gelap, ya. Okey, kita teruskan lagi, ya. Mengenai hadis di atas, Islam melarang melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Akhlak yang harus diamalkan. Sebuah riwayat tentang Ibnu Umar mengatakan, pada suatu hari keluarganya menyembelih seekor kambing. Ketika Ibnu Umar datang, beliau bertanya, apakah kalian sudah menghadiahkan kepada tetangga kita, orang Yahudi? Apakah kalian sudah menghadiahkan kepada tetangga kita? Kata Ibnu Umar lebih lanjut,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Kamarujan. Okey. Nak ceritanya, walaupun kita berjiran dengan orang bukan Islam, di sini contohnya berjiran dengan orang Yahudi. Ya. Jadi Saidina Umar bertanya sampai 2 kali kepada tetangga dia, kepada tuan rumah, adakah kamu telah menghadiahkan kepada tetangga kita? Walaupun tetangga itu orang bukan Islam. Ya. Allahu Akbar, muslimin-muslimat semua. Kita ni, yalah, kalau saya lebih-lebih lagi lah berjiran dengan bukan Islam. Rasanya tak pernah lah bagi apa-apa lagi setakat ini. Betul tak? Maksud saya, yalah, ada apa, hantar ataupun macam mana. Kalau orang Islam tu mungkin mudah sikit kan, Maryam Muhammad. Tapi bila bukan Islam tu payah. Tapi kalau buat kenduri tu, jemput juga mereka datang. Dan mereka datang, Masya Allah. Orang bukan Islam datang. Cina, India, bila buat kenduri, mereka datang. Alhamdulillah, panggil. Kecuali kalau macam buat akikah, memang tak panggil lah. Ya? Okey. Jadi, dalam hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Itu, mazala Jibrila yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithahu. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya. Berulang-ulang kali Jibril memesankan aku supaya berbuat baik terhadap tetangga, sehingga kukira Jibril akan menetapkan hak waris-waris bagi tetangga. Masya Allah, sampai macam tu. Ya. Maknanya bila Nabi mengulang, Jibril mengulang banyak kali tentang kelebihan jiran ni, kena ambil berat tentang jiran, maka Rasulullah SAW berkata, sehingga kan dia kata seolah-olah Jibril ni akan berpesan kepadaku supaya makna Jibril ini akan menetapkan hak waris-waris bagi tetangga, seolah-olah maknanya orang-orang jiran-jiran ini seolah-olah semacam dapat juga harta pesaka. Bukanlah nak boleh dapat, tidak, tapi pesanan yang bersungguh-sungguh itu menjadikan rasa Nabi kata seolah-olah semacam malaikat nak menetapkan bahawasanya hak-hak waris, hak-hak jiran itu sebagai macam waris yang berhak mendapat harta pesaka. Ya. Zaitun Hasan sabda adik. Okey. Tengok cantiknya agama Islam ini, muslimin-muslimat semua, menyuruh penganut-penganutnya mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Jangan sekali-kali melakukan perkara tidak baik, apatah lagi melakukan kezaliman kepada mereka ini. Ya. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka ini zalim kepada kita, ya, ataupun jahat perangai dia, tapi seboleh-bolehnya jangan kita zalim dia. Ya. Tapi dia zalim kita, jangan kita zalim dia. Sebab nanti bila kita zalim dia, dia akan minta doa dengan Allah SWT. Allah kabulkan permintaannya. Sebab doa orang yang kena zalim tidak ada hijab. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah ingat pesanan ini. Semat di hati kita, ya Allah. Aku jangan zalim orang. Jangan mengata sesuatu yang tidak baik. Ya. Allahu Akbar. Siti Aisyah, Kak Pa, ya. InsyaAllah mudah-mudahan berlaku baiklah. Hatta kepada diri kita sendiri. Bermakna pada orang lain lebih-lebih lagi. Betul Atika? InsyaAllah. Sama-sama, ya. Doa yang dizalimi tiada hijabnya. Yes, betul Wani. Tidak ada hijab. Ya. Jangan zalim walaupun bentuk perkataan. Saya tak pukul dia, Ustazah, tapi saya kata dia macam-macam. Saya kata dia kafir, saya kata dia zalim, saya kata dia jahat, saya kata dia mencuri. Tak boleh, ya. Misliha. Kamarujan. Okey. Tengok, Islam memerintahkan supaya manusia berbuat baik terhadap saudaranya sekalipun mereka itu pemeluk agama lain.
Berpegang teguh pada kebenaran tidak berarti harus menjauhi kaum kerabat atau keluarga yang beragama lain. Masya Allah. Ya. Maknanya kepada keluarga kita yang beragama lain pun mestilah berlaku baik. Ya. Sebab mungkin dia belum lagi Islam bersama kita, tetapi kita buat baik, mudah-mudahan bila kita buat baik itu mendorong dia untuk memilih agama Islam sebagai agamanya. Masya Allah, ya. Jangan zalim. Nanti orang kata, alah sama je orang buat Islam dengan orang bukan Islam. Kita tak nak macam tu, ya. Kita tak sama. Islam dengan orang bukan Islam tidak sama. Agama kita tidak sama, ya. Dan perkara-perkara yang lain banyak yang tidak ada persamaan antara agama kita dengan agama orang bukan Islam. Tetapi Allahu Akbar, dengan saudara mara kita yang belum beragama Islam itu juga kita naklah buat baik kepada mereka. Tunjukkan, Masya Allah, ya. Jadi kita boleh doakan kepada orang bukan Islam kan, supaya dia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anab ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum. Allahu Akbar. Ini bukan hadis Nabi, ayat Quran, ya. Minta maaf. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Luqman ayat 15. Dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian pada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Maknanya kita diminta supaya bergaul di dunia ini dengan cara yang baik. Turutilah orang yang baik. Maksudnya dari segi buat baik, bergaul, buat baiklah. Tapi turutilah, ikutilah agama tauhid, yakni agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam. Syukur kita berada di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Apa kata Rahimah Umar? Orang Islam dengan orang bukan Islam tak sama. Oleh itu kita yang Islam ni kena tunjuk akhlak yang baik. Betul. Mana tahu daripada akhlak kita yang baik ini dia ikut dia masuk Islam. Dia jadi Riza Haji Hamdan. Okey, ya. Sebab kalau Rasulullah sendiri, Masya Allah, orang masuk Islam kerana akhlak Rasulullah itu menyebabkan orang tertawan. Ya? Walaupun apa orang zalim, dia tidak akan balas dengan kezaliman. Ya? Jadi ini sebenarnya yang menjadi orang tu akan masuk Islam bukan kerana tapi kerana akhlak Nabi itu yang menjadi rasa tertawan, rasa suka melihat akhlak Rasulullah SAW walaupun di hadapan para musuhnya ataupun di kalangan orang kafir. Ya. Allahu Akbar. Ya. Apa kata Atikah? Salam Jumaat juga dari saya. Betul. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang mengucapkan salam. Sama-sama kita pun, saya pun sama juga. Kadang-kadang terlupa juga. Ya. Kalut-kalut dah tak ada kalut sangat pun. Ya. Tapi nak ceritanya terlupa. Naimah. Ya. Okey. Islam telah menggariskan bahawa berkembang mengikut peradabannya. Islam telah menggariskan bahawa umat berkembang mengikut peradabannya. Semua dapat terjamin apabila anggota masyarakat mempunyai akhlak yang baik. Jika sebuah negara tidak mempunyai akhlak, negara pasti akan merosot sebagaimana sebuah syair mengatakan, teguhnya bangsa tergantung pada akhlaknya. Betul tak? Sungguh, ya. Maknanya
syair Arab ini mengatakan teguhnya bangsa itu bergantung kepada akhlaknya. Kalau bangsa itu berakhlak dengan akhlak yang baik, maka teguhlah. Dan begitu juga kita sebagai umat Islam, begitulah lebih lagi tunjukkan, buktikan kepada orang bukan Islam bahawa Islam itu punya akhlak yang sangat baik. Tidak menipu, amanah, tetap jujur dan menunaikan janji dan sebagainya. Jadi saya pernah sebutlah 2 hari lepas. Kadang-kadang yang tak puasa orang kita juga yang tunjuk pada orang bukan Islam bahawa puasa boleh makan sikit-sikit. Puasa pun tapi isap rokok tak apa. Kalau puasa minum air pun tak apa. Itu kadang-kadang orang bukan Islam tanya kita, you puasa ke? Ya, dia bagi air kan. Tak boleh minum puasa. Ada orang Islam tu dia minum. Dia minum sebab dia minum. Dia kata ada orang Islam tu minum walaupun dia kata dia puasa. Jadi orang bukan Islam tak boleh beza. Betul ke? Ini Islam ke? Ini bukan Islam ke? Allahu Akbar. Sebab itu buktikan kita ni agama Islam, buktikan agama Islam ini sangat baik, sangat mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupannya, nilai-nilai yang baik yang bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Okey, makna di sini Nabi nak jelaskan, Allah nak jelaskan kepada kita hubungan kita bergaullah dengan di dunia ini dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi sesama Islam. Lebih-lebih lagi sesama jiran tetangga kita. Betul tak? Hatta Nabi kata, bagilah walaupun hanya kita kalau kita masak, bagilah kepada jiran kita. Walaupun kuahnya. Takkan kita nak bagi kuah. Tapi nak ceritanya, kena bagi walaupun sedikit, walaupun yang ada pada masa itu hanya kuah saja. Tak mungkin kita akan bagi kuah saja, kita akan bagi dengan isinya. Tapi galakkan Islam itu begitu hebat sekali kan? Muslimin muslimat semua, mudah-mudahan. Wani kata berbuat baik sesama Islam dan jiran tetangga. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita ni kan tak sempat nak berjiran. Sibuknya kehidupan kita. Kalau kita tak sibuk, jiran kita sibuk. Ya tak? Sibuk sangat. Allahu Akbar. Dan sekali lagi saya nak, bukan kata sekali lagi tu saya dah sebut, tapi nak ceritanya, saya minta maaf, masa tersangat cepat sekarang ni. Betul tak? Berlalunya satu minggu sangat cepat. Sebulan tak terasa. Betul tak? Betul tak Naimah? Tak terasa. Kita orang bersara ni sepatut lebih banyak masa. Tapi tak ada masa juga. Sama macam kita kerja dulu juga. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata pada diri saya, sesungguhnya dunia hampir kiamat. Sebab tu Nabi kata, bila hampir kiamat, sebulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari saja. Perasaan kita sebenarnya tetap 24 jam juga. 1 hari tetap 24 jam walaupun cepat. Tetapi perasaan kita. Kenapa? Sebab kita sibuk sangat dengan urusan yang tak pernah habis-habis. Okey, Rohana Saleh. Radiah Syarif, India selalu buat okey Radiah okey Zainul Rahman, betul Ustazah, masa terlalu pantas sekarang ini. Kadang-kadang rasa ya Allah, kita dah pertengahan bulan dah ni hari ni dah hari yang ke-14, besok 15 Oktober bermaknanya November. Lepas pada November, Disember, masuk lagi tahun 2023. Sangat laju. Cuma apa yang sempat kita buat kan? Allahu Akbar. Kalau dah masuk Zuhur, nak menunggu asar cepat. Asar nak dapatkan maghrib, lagi laju. Tambah sekarang ni, kalau maghrib di sebelah kita, sebelah Kuala Lumpur, Selangor, 7:03 minit sahaja. Sherry Al-Jufri, Rahimah Muhammad Yusof, sangat laju. Ingatlah muslimin-muslimat semua, kita sudah berada di penghujung dunia. Maksud saya, hari kiamat dah tidak lama lagi. Tak lama tu bukan setahun 2 tahun muslimin-muslimat semua, tapi dah
tidak lama lagi. Okey, Fatimah Ayub Jamaliah kata masa mencemburui kita. Manfaatkan masa, kita manfaatkan masa kita. Betul tak? Cuma yang saya selalu sebut secara bergurau, hari cepat tapi duit cepat habis juga. Sepatutnya tak sempat nak habis. Tak sempat nak habis. Zaitun Hasan, tak sempat. Sepatutnya. Apa kata Zaitun? Kejap nak masuk bulan puasa lagi Ustazah. Tahun depan kan? Tak lama. Bila masuk tahun depan, kita berpuasa pada tahun ini awal April. Maknanya penghujung bulan Mac tu, kita dah ready dah untuk berada pada bulan Ramadan. Okey, Win ada. Aini Abdul Manaf, umur pun dah di penghujungnya. Betul, umur tetap bertambah. Hari semakin dekat, Duit semakin tiap-tiap bulan semakin tak cukup rasanya untuk kita menguruskannya. Okey, kata Rohana, kita sudah berada di penghujung dunia. Manfaatkan masa dengan beramal ibadat. Betul, Puan Rohana. Saya dah jumpa hari tu di Desa Mokeh selama ini. Orang yang duk saya sebut Rohana, baru saya kenal orangnya. Alhamdulillah, jadi masa sangat cepat berlalu. Dapat pencen tiap-tiap bulan, Rohana. Cikgu Rohana dia cepat sangat. Tapi cepat habis juga. Yang ni yang saya paling heran. Kenapa? Patutnya bila hari cepat, tak dan kita guna duit. Betul kan? Tapi laju lagi dia daripada hari-hari ini. Okey, seterusnya kita tengok. Apabila akhlaknya lenyap, maka akhir akan lenyaplah bangsa. Ingat, akhlak tu teguhnya bangsa kerana akhlaknya. Apabila akhlaknya lenyap, maka akan lenyaplah bangsa. Kita punya bahasa jiwa bangsa. Tengok, orang tua kita kata apa? Bahasa jiwa bangsa. Maksudnya, bahasa kita, tutur kata kita melambangkan bangsa kita. Bahasa jiwa bangsa. Cantik, betul. Maknanya, kalau percakapan kita elok, pergaulan kita elok, maka eloklah bangsa kita. Melambangkan jiwa bangsa kita. Allahu Akbar. Zeti, jika duit habis, guna perkara manfaat, tak apa betulnya. Akhlak hilang, maka hilang bangsanya. Menira, betul tu. Okey. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Kami berada dalam sebuah rumah dan di dalamnya terdapat beberapa orang daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Pada masa itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap agar dapat duduk di samping baginda. Rasulullah SAW kemudian mendekati pintu dan berpegang pada kedua belah tiangnya sambil berkata, Al-a'immatu min Quraisyin wali alaikum haqqun azim walahum zalika ma fa'alu thalatha iza starhamu rahimu wa iza hakamu adilu wa iza ahadu wafau faman yaf'al zalik fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa maksudnya? Pemimpin-pemimpin adalah dari Quraisy. Aku telah diberi hak yang amat besar untuk memimpin kalian. Orang-orang Quraisy pun mendapatkan hak itu selama mereka menunaikan 3 perkara. Pertama, bila diminta belas kasihan, mereka akan memberikan kasih sayang. Masya Allah, Mahani, Eda, maknanya apabila diminta dikasihan belas, maka yang kita balas ialah dengan kasih sayang. Masya Allah, payah juga tu. Apabila kita minta dikasihan belas, mana orang kesian kat kita, tapi balaskanlah dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Balas kasihan mereka akan memberikan kasih sayangnya. Apabila diminta belas kasihan, mereka akan memberikan kasih sayangnya. Bila memutuskan suatu perkara, mereka berlaku adil. Bila dalam memberi hukuman, apabila dalam memutuskan sesuatu perkara, mereka akan berlaku adil.
Mereka lepas pada itu, dan apabila berjanji, mereka akan menepatinya. Ini lambang-lambang ataupun pemimpin-pemimpin yang hebat, ataupun nak beritahu bahawasanya orang Quraisy ini akan mendapat hak selama mana mereka menunaikan 3 perkara. Tak kira dia siapa, bangsa apa sekalipun, tapi kalau dia tunaikan 3 perkara ini, maka dia akan dapat hak mereka. Ya. Pertama, iaitu apabila orang minta dikasihani, maka balaskanlah dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, apabila memutuskan sesuatu perkara, maka berlakulah adil. Kalau kita memberi satu hukuman, maka berlaku adil lah. Ya? Jangan kita memilih kasih, memilih dia saudara aku, dia kaum kerabat aku, dia datang daripada bangsa aku. Jangan. Ya? Dan yang ketiga, bila berjanji, tepati janji. Maka berhak kita mendapat hak kita sebagai siapa? Hak orang Melayu, hak orang Islam, hak orang Quraisy, tak kira bangsa apa sekalipun, kalau amalkan 3 perkara ni, Masya Allah, ya. Bila minta dikasihani, maka kita akan balas dengan kasih sayang. Bila diminta, dalam memutuskan satu-satu hukuman, maka berlaku adil lah. Walaupun pada anak kita, ataupun pada orang lain. Maksudnya kepada orang lain. Anak kita sudah semestinya. Tapi ingat, kalau yang melakukan kesalahan itu anak kita, maka hukumlah mereka. Suaidah menira, macam Nabi kata, bila bertanya tentang bab hukum ini, Nabi kata, walaupun Sayyidina Fatimah, aku akan kerat tangannya sekiranya dia mencuri. Tengok macam tegas sekali Rasulullah SAW. Dalam bab salah, tak kira anak, tak kira siapa. Kalau dia salah, tetap akan dihukum. Bukan dia kata, kalau anak saya, no. Tidak, ya. Tidak begitu. Dan apabila berjanji, maka dia akan tunai janji. Ya. Barang siapa yang tidak menunaikan hal itu, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat dan segenap umat manusia. Berat. Kalau tak tunai janji, akan dilaknat oleh Allah. Bila dalam menjatuhkan hukuman, kita tidak berlaku adil. Dan bila minta dikasihani, kita marah, kita tengking dengan kasar, kita tengking hadik dengan kasar. Ya? Tapi, Rasulullah kata, kalau buat yang ni, maka terselamat. Tapi kalau tak buat 3 perkara ni, maka Allah akan melaknat, malaikat akan melaknat, dan segenap umat manusia juga akan melaknat kita. Takutilah laknat Allah, takutilah laknat malaikat, takutilah manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, Allahu Akbar. Sangat hebat, sangat indah sekali. Ya, kadang-kadang kita terpegun sendiri. Bukan kata perasan diri sendiri, tidak, terpegun sendiri. Hebatnya agama Allah ini. Hebatnya agama Islam. Dan kita sangat beruntung kerana kita adalah orang-orang yang beragama Islam. Dan kita doakan kita juga supaya kita mati di dalam agama Islam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita ada masa sikit lagi. Hadis ini di atas menjelaskan bahawa kedudukan sesuatu bangsa, negara ataupun keluarga bergantung kepada akhlak. Bergantung sangat kepada akhlak kita. Akhlak pemeluk agama Islam. Akhlak bangsa kita. Jangan sekali-kali melakukan perkara ataupun akhlak-akhlak yang tidak baik. Khususnya di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam. Okey, Rani, Zaliha Zainal. Okey, ya. Hadis di atas menunjukkan bahawa kedudukan sesuatu bangsa, negara ataupun keluarga tergantung kepada akhlak. Al-Hasan meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Iza aradallahu biqaumin hatta khairun walla amrahumul hukama waja'alal mala indas waja'alal mala indas sumha'i wa iza aradallahu biqaumin syarra walla amrahumus sufaha waja'alal mala indal bukhala'i. Ya, rawahu Abu Daud. Bila Allah menghendaki kebajikan bagi sesuatu kaum umat, maka urusan mereka dipercayakan kepada Allah telah menghendaki
Apabila Allah menghendaki kebajikan bagi sesuatu kaum umat, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang arif dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang yang dermawan. Apabila Allah menghendaki kehancuran bagi sesuatu kaum, Allah menyerahkan urusan mereka kepada orang yang buruk perangainya dan menempatkan harta kekayaan di tangan orang yang kikir. Bila Allah nak ke suatu kaum itu bagus, maka apa yang Allah akan buat? Yakni mereka akan menyerahkan, berikan kepercayaan urusan dan kepercayaan itu kepada orang yang arif. Mana orang arif? Orang yang mengetahui, orang yang pandai, orang yang bijak, ya. Dan harta kekayaan diserahkan kepada orang yang dermawan, ya. Kalau diserahkan pada orang yang bakhil, tak jalan duit tu. Simpan. Dan dia akan melihat duitnya hari-hari. Hitung. Takut duit itu pergi ke hilang dan sebagainya, ya. Tapi kalau Allah tu nak menghendaki satu-satu kaum itu baik, pertama serahkan urusan, ya, pemerintahan ataupun serahkan urusan kepada diserahkan kepada orang yang arif, ada orang yang boleh dipercayai. Yang kedua, harta kekayaan diserahkan pada dermawan. Allah tak bagi kekayaan pada orang yang bakhil. Sebab bagi pada orang bakhil, maka habislah, ya. Khususnya orang-orang fakir, orang-orang miskin tak akan merasai sedikit kesenangan di dalam hidupnya kerana tanpa derma daripada orang yang bakhil, ya. Jadi kalau Allah nak cantikkan satu kaum itu, diserahkan urusan kepada orang yang dipercayai, harta pada orang yang dermawan. Apabila Allah menghendaki kehancuran bagi sesuatu kaum, Allah menyerahkan urusan mereka kepada orang yang buruk akhlaknya ataupun pada orang yang zalim dan menyampaikan harta kekayaan di tangan orang-orang yang kikir. Apa makna orang kikir? Orang kedekut. Bayangkanlah kalau harta itu telah diserah pada orang kedekut, tak akan merasai, bukan kata senang lah, tapi orang fakir dan miskin tidak dapat hak-haknya yang sepatutnya dilakukan oleh golongan-golongan yang dermawan, ya, golongan-golongan yang kaya, yang Allah bagi harta kat dia kerana dalam harta dia itu ada hak orang miskin. Sebab itu muslim-muslimat semua, syukurlah Allah beri kita dengan kehidupan yang agak selesa dan jangan lupa untuk menyumbangkan sedikit sebanyak kepada orang-orang yang memerlukan. Dan jangan lupa sumbangan kita bolehlah disalurkan juga kepada Surau An-Nur Fasa 3. Semoga mereka dapat melaksanakan program-program setiap hari dan lebih baik. Betul tak? Sebab nak yang baik, kena bagi yang baik. Kalau nak yang baik, kalau kita bagi ciput saja, masjid pun tak ada surau tak ada duit, maka sudah tentulah, ya. Ingat, derma kita, sumbangan kita, infak kita pada hari Jumaat ini adalah yang terbaik, penghulu pada segala hari. InsyaAllah, Allah sebut dalam diskusi, anfik, umfik. Kamu beri, pasti aku akan balas balik, insyaAllah. Percayalah muslim-muslimat. Betul tak? Nur Zarinawati, Sabda Adi, Habibah Rasul. Okey. Imam Ibn Taymiyah berkata, sesungguhnya Allah telah menegak negara yang adil sekalipun negara itu kafir dan tidak menegak negara yang zalim sekalipun negara itu Islam. Takutnya Zabariah Daud, takutnya kita, ya, bila perkataan ini disebut oleh Ibn Taymiyah, ya. Sesungguhnya Allah telah menegak negara yang adil sekalipun negara itu kafir. Sekalipun negara itu diperintah oleh orang kafir, tapi sebab dia adil, maka Allah akan tegakkan negara itu. Tetapi sekiranya dan Allah tidak akan menegak negara yang zalim walaupun negara itu adalah negara Islam. Takut. Waliyazubillah, muslimin-muslimat semua, ya. Takut, Allah tidak memberi kepada kita yang terbaik. Kita mengaku kita Islam, kita mengaku negara kita negara Islam. Tetapi kalau tidak berlaku keadilan, tidak melakukan perkara-perkara yang baik, maka tidak ni, maknanya Allah tak akan menegak negara yang tidak berlaku adil. Tapi walaupun
kita beragama Islam. Kan? Cik Sofiah Wan. Okey. Apabila suatu bangsa atau umat yang kurang sempurna hubungannya dengan Allah SWT atau kurang tinggi martabatnya di kalangan umat manusia, maka kekurangan itu sebenarnya disebabkan oleh kurangnya keutamaan yang dihayatinya itu kerana rosak akhlaknya. Dah rosak akhlaknya, habislah terlibat dengan penipuan, rasuah di sana sini, pembunuhan, kecurian, tak boleh lekat, tak boleh letak apa contohnya sekarang ni kecurian berleluasa Ustazah sebab orang lapar. Kenapa orang lapar? Tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada pekerjaan? Barangkali kesan daripada COVID 2 tahun. Tapi apapun muslimin muslimat semua, saya selalu mengatakan COVID 2 tahun saja kita dah merasai bahagia, begitu lama menikmati harta ataupun memiliki kesenangan dan kemahuan hidup sebenarnya. Dah lama sangat. 2 tahun saja Allah nak uji kita. Kuat tak? Mampu tak kita? Tapi kalau kita mampu, Masya Allah. Tapi kalau tak mampu, bermakna kita tak kuat lagi lah. Jadi, kalau penduduk tu mengamalkan akhlak yang baik, mengamalkan segala perintah Allah SWT, pasti Allah memberi kepada kita berada dalam keadaan yang terbaik, menyerahkan pemerintahan ini kepada orang-orang yang arif dan adil. Masya Allah. Itu cita-cita saya dan cita-cita kita semua. Biarlah selama-lamanya, dulu, kini dan selama-lamanya negara kita ini diperintah oleh orang Islam, dan negara kita ini adalah negara Islam sampai bila-bila, bukan hanya tercatat di dalam perlembagaan. Tidak nak kempen, tapi nak bagi tahu inilah harapan dan impian saya dan impian kita semua, supaya kita berada dalam akhlak yang baik, maka sudah pasti Allah akan jaga negara kita ini. Allah akan tegakkan keadilan di negara kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Okey, muslimin-muslimat semua, saya rasa cukup dulu untuk kuliah subuh sebagai renungan kepada kita bersama. InsyaAllah, bulan depan kita pergi pada bab 6, jujur. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dah memiliki akhlak-akhlak yang telah disebutkan tadi dan yang akan kita lalui di masa-masa yang akan mendatang. InsyaAllah, amalkanlah akhlak yang baik. Kerana inilah di antara tujuan-tujuan perutusan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi kata, aku diutuskan ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dan terbaik. InsyaAllah, kerana Nabi suka kepada orang yang mengamalkan akhlak-akhlak yang terbaik dan akan berada dekat dengan Nabi di hari kiamat nanti. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada pihak Surah An-Nur yang telah beri ruang dan peluang kepada saya dan kita semua untuk berkuliah. Dapatlah kita isikan untuk hati kita pada pagi ini sebelum kita mengisinya jasad kita dengan makan minum. Tapi roh kita perlu diisi. Masya Allah, Munirah, Liza, Masa dan sahabat-sahabat yang lain juga. Terima kasih Daun Keladi. Jangan lupa infak dana kepada Surau An-Nur. Semoga dia dapat jalankan lagi aktiviti dengan lebih baik lagi. Betul, Kamarujan? Mama Yah Hashim, Faridah Ali. Okey. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.